ucap ini dari hati saya sebagai Zahid Hamidi. Adakah orang Melayu hari ini nak bermain dengan emosi yang Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat malam. Kita bertemu malam ini. Suara bounce. Boleh tu. Okey, dia ada sedikit masalah teknik. Kena cut. Okey. Dia kena potong dulu suara tu, dia bercanggah. Apa khabar saudara Muhammad Faridun Tukiman? Terima kasih saudara. Begitu juga saudara Hani Abdullah, saudara Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, saudara Zainuddin Ismail, saudara ZD Izzuan, saudara Mazlan Anak Lan, saudara Yusuf Awang hadir dari Tanah Merah, Kelantan. Apa khabar Pak Chu? Pak Chu di mana sekarang ni Pak Chu? Pak Chu tentulah daripada Langkap saudara Begitu juga dengan DZ Ketari, saudara Rusini Kurungon dari Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Banjir lagi ke? Saudara Salih Lembang, Puan Syarifah Hafifah dari BSA, Hani Abdullah, Wan M. Bakri dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Seperti biasa, kita berjumpa jam 9.30 malam dalam AHF. Dan setiap Jumaat dan Sabtu, seringkali saya akan mengundang tetamu-tetamu saya, kita berbicara banyak persoalan. Dan hari ini kita terus masuk gear 3, gear 4, tak tahulah saya. Hari ini kita bersama dengan tetamu saya yang saya hormati. Saudara, iaitu mana tadi? Dia lari pula saudara. Sekejap. Bersama saya adalah yang bahagia Datuk Osman Desa selaku pengerusi veteran UMNO Malaysia. Bersama juga dengan Setiausaha Agungnya, iaitu Datuk Mustafa Yaakob. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Datuk tengok ke TV, ke kamera Datuk. Pelai-pelai saya nak tengok macam mana wajah Datuk. Pengerusi veteran saya. Silakan. Cantik, handsome. Ya Datuk Mustafa Yaakob, nampak gayanya kacak bergaya. Kenapa gambar-gambar dekat monitor tu banyak sangat tu? Memang dia begitu. Kita tak tahu. Kalau boleh nampak, biarlah nampak wajah saya seorang aja saudara. Tuan Haji Azhar, apa khabar? Saudara Ben Asyad, saudara Mat Raimi, Pak Rokiah Mat Said, Fazilah Awang dari Pulau Pinang. Apa khabar cik? Semoga orang Pinang sihat-sihat walafiat, no? Ramli Rahman Azrali. Baik, saya terus kepada persoalan ini, iaitu bersama dengan Datuk Osman Desa selaku pengerusi UMNO Veteran Malaysia. Banyak cerita yang perlu kita ketahui, tapi kita nak minta penjelasan. Beliau selaku orang lama, beliau juga merupakan mantan sisa politik kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri waktu itu, iaitu Tun Abdullah Badawi, dan beliau melalui banyak liku-liku kehidupan politik. Datuk melihat UMNO sekarang macam mana, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Kamal Amir dan sahabat saya Datuk Mustafa, semua penonton yang menonton pada malam ni. Terima kasih banyak. Soalan ni bagaimana UMNO sekarang, ya? Bagaimana UMNO tu satu hal. Bagaimana ahli UMNO satu hal. Bagaimana orang UMNO satu hal. Ya. Saya melihat begini saja. Kalau Datuk Seri tanya bagaimana UMNO sekarang, UMNO okey. UMNO tak ada masalah. Yang masalah kemungkinan orang ahli UMNO ataupun orang benci kat UMNO buat masalah. Kenapa, Datuk? Masalah dia begini. Ya. Pertama ada tertulis belakang tu persepsi. Ya. Persepsi buruk yang telah terkena pada UMNO sejak sebelum pilihan raya umum, pilihan raya 6 negeri sampai sekarang, yang dibuat oleh pelbagai pihak kiri, kanan, atas, bawah, termasuk dalam UMNO sendiri. Ahli-ahli UMNO sendiri yang membuat perkara yang boleh menimbulkan persepsi negatif pada UMNO sendiri. Itu salahnya. Itu salahnya. Jadi kesalahan ini menyebabkan UMNO itu dipandang buruk. Padahal UMNO tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah.
Kita yang buat masalah pada UMNO. Kita yang orang kata tak tahulah sebab apa. Sebab personal ke. Kita buat sesuatu yang menampakkan parti kita tu dilihat lemah, bermasalah. Akhirnya jadi masalah. Ya. Ini persepsi lah ni. Ya. Saya setuju sangat persepsi tu. Ya, Datuk. Sebab Datuk pernah waktu Tun Abdullah jadi Perdana Menteri, memimpin UMNO, kita menghadapi pilihan raya dan kemenangan begitu besar waktu tu. Datuk saya supportive waktu tu. Tentulah dapat perbezaannya bagaimana tiba-tiba saja daripada 164 kursi. Kita berjaya UMNO Barisan Nasional menang 164 kursi. Tiba-tiba boleh merudum terus pada pilihan raya yang ke-14. Ya, tahun 2018 kita hilang kuasa terus. Kemudian berikutannya pada pilihan raya yang 2022 baru ni lagi tersepuk. Orang kata jatuh ke longkang lah. Kita tinggal 26 kursi. Boleh Datuk bagi perbezaan kenapa dari segi persepsi Datuk? Yalah. Ya. Agaknya lah ya. Masa zaman 2004 dulu yang kita dapat menang cemerlang. Ya, masa tu Perdana Menteri pun baru, Presiden UMNO baru, Pak Lah ambil tugas. Semua orang menaruh harapan. Tidak ada buat masalah. Ya, masa tu kita melihat seolah-olah satu kemanisan berpolitik. Okey. Satu keseronokan berpolitik. Semua parti-parti komponen dalam BN, semua bekerja untuk pastikan kemenangan pilihan raya. Dan parti-parti pembangkang masa tu tak kuat. Dan tak banyak cakap pun. Berbanding dengan sekarang. Sekarang macam-macam cakap. Oleh sebab itu, kalau kita lihat sejarah 2004 yang kita menang cemerlang, kita kena kaji. Sebab masa itu kita semua bersama. Satu hati. Kasih sayang. Buat kerja untuk parti. Jaga parti. Tak buat masalah kepada parti. Sebab itu kita boleh menang elok. Maknanya kesepakatan. Dan kita taat pada pemimpin. Kita sayang pada parti. Kita letak kepentingan diri itu belakang. UMNO satu perjuangan yang kita teruskan hasil daripada orang dulu. Kita semua tahu. Kan? Tapi selepas daripada itu, dah mula dah macam-macam jadi. Saya tak tahu sama ada disebabkan oleh pengaruh media sosial ataupun kita dah lupa pada perjuangan. Ini semua masalah-masalah yang berlaku kerana kita lupa dan kita lalai. Jadi sebab tu benda ni saya balik pada persoalan Datuk Seri tadi. UMNO ini terjadi begini bukan kerana UMNO tetapi kerana orang. Kerana orang. Di dalam dan di luar. Di dalam dan di luar. Yang ni kita kena betul balik. Datuk Mustafa Yaakob selaku siswa agung pada UMNO veteran. Datuk juga lama dalam UMNO ni. Datuk juga pernah menjadi siswa kepada Biro Antarabangsa melawat satu dunia. Datuk berjuang dalam pergerakan pemuda dulu, begitu hebat dan sebagainya. Baru-baru ni, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah melontarkan satu pandangan. Dia kata sewajarnya saat ini UMNO harus turun ke gelanggang untuk menyantuni warganya akar umbi. Maksudnya bukanlah orang UMNO tapi pemimpin UMNO. Boleh Datuk bagi pandangan Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Datuk Seri Pengurusi. Apa khabar orang-orang Kelantan? Yang kena banjir sekarang ni. So, nampaknya dah lega sikit lah. Sebab PMX dah pergi Kelantan semalam, dah bagi 50 juta. 50 juta. So, pandai-pandailah guna duit ini. Dan pandai-pandailah berterima kasih. Kerana tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Okey, menjawab soalan Datuk Seri tadi. Saya secara pribadinya tidak merasa begitu gembira apabila Perdana Menteri yang bukan daripada ahli UMNO tiba-tiba menasihati pemimpin-pemimpin UMNO supaya turun padang untuk menjelaskan beberapa isu yang menjadi kekeliruan sekarang ini. Khususnya dalam kes kerjasama kita UMNO dengan Perpaduan. DAP. DAP.
Dia lebih pada DAP. Ya. Persepsi lah tu, persepsi orang dengan DAP. Persepsi. Ya, ya. Jadi timbullah isu istilah AMDAP lah, macam-macam kan. Jadi bila seorang pemimpin parti lain menyuruh kita turun padang, saya rasa tak happy lah. Bahasa Inggerisnya tak happy. Tak happy ya. Tak happy. Sebab saya melihat sepatutnya kita, kepimpinan UMNO yang mengusulkan ini. Ringkas, kita ada 45 ahli majlis tertinggi Ya. yang dipilih dan yang dilantik. Kita ada 191 bahagian Ya. seluruh negara. Tak termasuk Sarawak. Kalau setiap ahli majlis tertinggi diberi tugas sebagai abang angkat ke, bapa angkat ke, atuk angkat ke, kepada bahagian-bahagian ini, bermakna seorang ahli majlis tertinggi akan bertanggungjawab kepada 3 atau 4 bahagian. Ya. Jadi sepatutnya mereka-mereka inilah kena turun. Menjelaskan kekeliruan yang ada. Ya. Kekeliruan yang besar sekarang ini ialah tentang hubungan kita dengan DAP ini melalui PH, Kerajaan Perpaduan. Ya. Memang kita dalam dilema sekarang. UMNO, ahli UMNO. Kita lihat pelangai, kita lihat Kemaman. Ya. Penolakan rata-rata daripada orang UMNO kepada UMNO kerana isu ini. Kerana mereka tak suka, tak gemar kepada kerjasama kita UMNO dengan DAP. Ini benda yang kita kena turun ke padang dan menjelaskan. Dan dengan jelasnya dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kita pemimpin UMNO kena turun padang untuk menjelaskan isu ini. Dia sebut secara spesifik, iaitu untuk menjelaskan tentang hubungan kita dengan DAP. Jadi Datuk Seri, saya haraplah MT akan membuat keputusan supaya dengan segera turun padang. Kita ada tak sampai 4 tahun. Saya ingat pilihan raya PRU16 ini akan berlaku antara 3,5 hingga 4 tahun. Ya. Masa ini tak banyak. Dan kita perlu menjelaskan ini kepada jutaan ahli UMNO di seluruh negara. Ya. Tak guna kalau hanya seorang pemimpin MT turun, berjumpa dengan jawatankuasa bahagian, berjumpa dengan jawatankuasa cawangan. Tak guna. Yang pentingnya mereka ini kena berjumpa dengan semua ahli-ahli UMNO seramai mungkin untuk menjelaskan tentang hubungan kita dengan DAP ini. Sebab kita kena jelaskan apa sebenarnya hubungan kita ni. Apakah kita jadi tukang jilat DAP? Apakah kita akan kita dikatakan sebagai kaki bodek DAP? Kita kena jelaskan ni. Sebab itulah Datuk Seri Pengerusi, saya melihat apa yang disuarakan oleh Perdana Menteri itu haruslah, mestilah, bukan harus, mestilah diambil sebagai satu cabaran oleh kepimpinan UMNO, khususnya ahli Majlis Kerja Tertinggi, untuk menyempurnakan satu tanggungjawab kepada ahli UMNO menjelaskan perkara ini. Okey, tu macam pandangan daripada saudara Azizul Abdul Hamid. Dia kata kalaulah semua ahli-ahli UMNO, kalau sejuta orang pun kata buat kerja, tak semestinya presiden disalahkan. Kan? Macam dia juga ada Puan Hatijah Abdullah daripada UMNO Tolak. Mereka ingin mengetahui kenapa harus presiden disalahkan, sedangkan kerja ni sepatutnya sebagai ahli majlis tinggi macam Datuk sebut tadi, bukan? Jadi tiba-tiba salahkan nak tanya pada presiden pengurusi UMNO veteran. Apabila sekarang ni segalanya tempiahnya semua kena pada presiden. Macam sekarang lah, kalau satu berlaku pada veteran UMNO, orang akan bertanya, ini salah Datuk Osman Desa lah sebagai pengurusinya. Apakah itu budayanya? Apakah yang itu harus? Sebab itu saya katakan, kita sebagai ahli UMNO tidak boleh berdusta. Jangan ada dusta di antara kita. Bila kita berjanji nak bekerja, waktu kita berkempen untuk bertanding pilihan majlis tinggi, tapi mereka tak melaksanakan tugas. Begitu juga sebagai wakil rakyat. Mereka berdusta dengan pengundi dan sebagainya. Boleh Datuk explain kan, Datuk? Dia sebenarnya Datuk Seri, Datuk Puan dan semua penonton yang beriman. Kita ni buat kerja teamwork. Parti kita ni teamwork.
kadang-kadang macam main bola lah. Bila kalah bola dipersalahkan jurulatih, tim Pengurus. manager, pengurus dan sebagainya. Uh, ini adalah satu sifat biasa lah. Sifat biasa. Tetapi kita kena ambil tanggungjawab bersama. Kita kena ambil tanggungjawab bersama. Kita jangan salah menyalah. Itu satu saya nak. Tapi saya tertarik dengan Datuk Musafar tadi. Saya nak sentuh dua perkara yang Tok Pah cakap tadi. Yang pertama, bila Perdana Menteri tegur supaya pemimpin turun padang. Saya teringat satu pesanan Nabi lah saya ingat. La tanzur man qala wanzur ma qala. Kita jangan tengok siapa yang cakap tu, tengok apa yang dia cakap. Jadi kalau pun Perdana Menteri kata turun padang, perjelaskan, saya nak sentuh not only UMNO, semua parti yang duduk di dalam kerajaan perpaduan ini turun perjelaskan isu-isu yang timbul di kalangan rakyat. Yang ni penting. Termasuk yang ada dalam jawatan kabinet. Jadi menteri, sibuk sana, sibuk sini. Tapi kena ingat tanggungjawab terhadap parti. Kerana parti kita jadi menteri. Kena turun. Berapa persen kita agihkan masa kita untuk melakukan kerja-kerja parti. Jangan kita sibuk, siapa buat kerja parti? Siapa turun ke bawah? Kalau Tok Pah kata ahli MT, turun ke bawah. Dan kami insya-Allah veteran kita 2024 ni kita ada strategi kita akan susun. Kita akan perkuatkan balik UMNO. Perjelaskan. Kita akan sama-sama Presiden pun minta kita supaya sama-sama bantu perjelaskan. Itu satu. Yang kedua, yang Tok Pah sebut tadi, orang duk salah andap UMNO DAP, UMNO DAP. Ini pun persepsi. Ini pun persepsi. Dusta lah tu. Dusta. Kenapa? UMNO bersama-sama kerajaan perpaduan. Kenapa? Kerana rakyat dan negara. Kalau tidak kita pembangkang dah Datuk Seri. Kerana rakyat dan negara, maka kita bersama dengan PH. Sebab PN kita tahulah. PN kita tahulah style dia. Tak payah saya cerita lagi. Tak payah cerita buruk pada kan? orang. Kalau orang Kedah kata action. Tapi kita terima begitu. Tiba rakyat kita pula, rakyat kita kata, ahli kita kata, pasal airport. DAP dengan DAP. Ini semua persepsi buruk yang dikatakan begitu. Kita bekerjasama dengan PH, bentuk kerajaan. Alhamdulillah, kita ada kerajaan, ada Perdana Menteri. Boleh buat kerja untuk rakyat. Kan? Jadi, isu dengan DAP ni tak timbul masalah. Saya rasa kalau hari ni kita berpisah dengan DAP, rasa esok PN dah ambil DAP dah. Betul? Itu matlamat dia orang pun. Mungkin itu matlamat dia. Ini dua benda ni yang Tok Pah sebut tadi, sengaja saya ulangkan balik. Itu. Datuk Mustafa, saya Datuk melihat sekarang ni, memang ada ura-ura kalau boleh mereka mau memisahkan DAP itu daripada kerajaan perpaduan. Sebab DAP ada 41 kursi. Numbers. Ini politik is a game of the numbers ni. Jadi mereka kalau berpisahlah DAP daripada perikatan ke perpaduan, berarti 41. It's a big numbers tu. Boleh Datuk bagi pandangan tu? Datuk, saya melihat begini. Sudah ada usaha-usaha untuk memanaskan bahang. Selepas kita bersama dengan kerajaan perpaduan, kita telah menandatangani 4 perkara disetujui bersama. Bahasa Melayu, raja-raja, agama dan hak istimewa Melayu. Okey. Kita tengok selepas itu keadaan tenang. Tiba-tiba meletup. Bila Lim Kit Siang mempersoalkan soal Perdana Menteri bukan orang Melayu. Kemudian Tan Kok Wai timbul isu pilihan raya PBT. Dan terbaru Ngeh Koham. Timbul pula isu kuasa majlis Mahkamah Syariah. Tengok ya. Saya ini saya nak kaitkan dengan tajuk sebenarnya. Sila. Jangan ada dusta. Jangan ada dusta. Saya takut perkara-perkara ini berlaku sengaja diplan, ditanam. Meminjam cakap Datuk Luqman Adam. Dia kata ada usaha untuk mensabotajkan kepimpinan Anthony Locke. Daripada keluarga Lim dan kuncu-kuncunya. Sebab itu saya mintalah supaya DAP jangan terlebih-lebih dalam mengemukakan pandangan, cakap dan sebagainya. Sehingga boleh
meleraikan ikatan yang ada sekarang ni. Ya, ya. Ikatan ini kita yang susah sekarang ni. Datuk, kita susah. Balik kepada yang saya jawab tadi lah. Ya. Dan apa yang Anwar cakap sendiri pun, bukan senang kita nak menjelaskan kepada ahli-ahli UMNO sekarang ini tentang kerjasama kita dengan DAP ini. Ya, ya. Tapi bila timbulnya cerita-cerita seperti ini, 3 perkara yang berlaku ini, ianya menandakan bahawa seperti ada usaha-usaha untuk meleraikan ikatan ini. Dan kalau belah boleh dia buat tebuk tupai pula. Tebuk atap, tebuk macam-macam tebuk kan. Ya, ya. Mungkin dia boleh buat ini. Dan malangnya kita, bagi orang UMNO, kita terpedaya. Sebab tu bila kita cakap, kita cuba jelaskan tentang hubungan kita dengan DAP ini. Tapi orang UMNO suka nak terima. Pengalaman saya di Pelangai, di Kemaman, berbuih kita bercerita tentang ini. Tapi dia orang susah nak terima. Ya. Tapi hari ini Anthony Loke sudah buat kenyataan. Jadi Ya. nampak memang ada macam perbalahan Ya. tu. Bila Anthony Loke mengatakan bahawa apa yang disuarakan oleh Ngekoham itu adalah merupakan pandangan peribadi. Ya, bukan tidak pandangan melambangkan parti. DAP. Jadi getinya sekarang ni bahawa Anthony Loke cuba nak saya yakin sebab Anthony Loke lah antara orang yang menyetujui ikatan antara kita dengan kerajaan perpaduan. Sebab itu sekarang ni mereka memisahkan. Tapi saya nak santun ni pandangan daripada Nurliza. Dia kata tak ada pun kecoh suruh UMNO jadi pembangkang. Jadi kita apa untungnya? Ini pandangan Nurliza daripada viewers kita. Dia tanya apa untungnya kalau kita jadi pembangkang? Boleh Datuk ini Terima kasihlah Datuk Seri Amir dan Siti Nurliza tadi ya. Ya. Apa untungnya kita jadi pembangkang? Sebenarnya politik ini ialah kuasa. Ya. Kalau kita menang pilihan raya tetapi tak jadi kerjaan, tak jadi juga. betul. Tak jadi juga. Datuk ni romantis orangnya. Saya cakap relax. Ya. Sila. Ya. Dia orang veteran ni macam tu tau. Sebenarnya kan UMNO ini macam seolah-olah terpelihara. Walaupun kita kata kita menang, kita kata 26 kursi. Ya, 26 kursi Kita, UMNO. Alhamdulillah dengan mungkin saya boleh kata kebijaksanaan juga Datuk Seri Zahid Presiden kita dapat berbincang perkara ini. Okey akor dengan nasihat kita katakan yang Di-Pertuan Agong bersama-sama bentuk parti, bentuk kerajaan perpaduan, kita pun turut serta masih bersama dalam kerajaan. Masih bersama dalam kerajaan. Untung dalam kerajaan ni kita dapat terus berbakti kepada rakyat. Pertama, bila kita join kerajaan perpaduan ini, itu adalah satu kerelaan, satu keputusan ikhlas yang kita buat kerana rakyat dan kerajaan. Itu kita kena ingat. Soal DAP ada dalam dan sebagainya itu adalah satu hakikat, itu realiti. Itu realiti. Bila kita combine dengan parti membentuk kerajaan, cuba tengok sekarang. Patutnya kita semua kena bersyukur. Kita ada kerajaan. Kita ada kerajaan dan kita tengok kabinet sekarang ni walaupun apa komen pembangkang dan sebagainya masih terus buat kerja. Buat kerja. Lebih dah 100 hari lebih dah ni. Mana buat kerja yang dulu dia orang kata tak ada kerja, cakap kosong dan sebagainya. Bagi masa. Bagi masa buat kerja. Okey, kalau begitu Datuk Mustafa Datuk Seri Agong, apa peranan veteran UMNO? Sebab orang nak tanya juga apa peranan veteran UMNO, sebab pelayar saya Aizul Abdul Hamid dia kata seolah macam veteran UMNO ni macam tak ada fungsi pula dia. Boleh Datuk jelaskan masalah sekarang ni ada orang bertanya bagaimana nak menjadi kalian sebagai ahli veteran UMNO. Sebab kabarnya bahawa usia 55 tahun rasanya keahliannya. Dan berapa jumlah ahli UMNO, veteran UMNO sekarang. Jadi apa fungsi veteran UMNO dalam keadaan ini untuk menyantuni UMNO yang begitu dilihat macam-macam lah orang punya persepsinya. Boleh Datuk jelaskan? Tidak benar kalau nak dikatakan veteran UMNO tidak berfungsi. Ya, tidak benar. Keahlian veteran UMNO ini adalah terbuka kepada ahli-ahli UMNO yang berumur 55 tahun ke atas. 55 tahun ke atas ya? Ke atas. Dulu 60 tahun ke atas. Tetapi dalam persidangan kita, Perhimpunan Agung kita yang lepas di Kuantan, kita turunkan sikit had umur ini kepada 55. Kerana mengambil kira ramai sangat yang 60 ke atas ni dah tak upaya.
letih. Maklumlah ya, dah masuk 6 series kan. Ya, ya. Jadi kita permudakan 5 tahun kepada 55 tahun. Okey. Daripada rekod yang ada dengan Ibu Pejabat, Ya. daripada jumlah 3.7 juta ahli UMNO seluruh negara, ahli-ahli yang berumur 55 tahun ke atas ini ada 1 juta. 1 juta ya? 1 juta. Okey. Dan keahlian mereka ini secara otomatis. Otomatis. Apabila sampai umur 55 tahun, mereka ini jadi ahli UMNO 10 tahun berturut-turut, tidak memegang apa-apa jawatan di semua peringkat, maka mereka akan menjadi ahli veteran secara otomatis. Tetapi kita cuba nak memperkenalkan pendaftaran ahli veteran ini, sebab kita nak supaya mereka ini dapat merasakan bahawa aku ini ahli veteran. Saya pernah dulu mencadangkan semasa Siasat Agung Tengku Adnan dulu untuk kita daftarkan ahli veteran UMNO, tetapi atas nasihat daripada Kunan masa itu, dia kata tak usahlah sebab dia akan jadi 2 ahli pula, nanti jadi confused. Tapi memikirkan, contohnya katakan satu bahagian seputih lah katakan. Kita ada 1000 ahli veteran. Tiba-tiba bila kita tanya, mana ahli veteran tu? Kita buat program apa semua, kadang susah nak kumpul 100, 200 orang. Jadi kita nak pastikan bahawa seputih itu ada sekurang-kurangnya 200 atau 300 ahli veteran yang 55 tahun ke atas ini. Dan kekal menyokong UMNO. Dan kekal menyokong UMNO. Jadi Datuk, memang kita berfungsi. Dalam setiap PRU, kita turut terlibat. Veteran negeri, veteran bahagian, veteran pusat, tak pernah miss daripada turut serta dalam berkempen di semua PRK dan juga PRU di seluruh negara. Jadi artinya Datuk, bahawa kalau begitu, bila sampai musim pilihan raya sama ada PRK dan sebagainya, veteran UMNO ini bolehlah dianggap sebagai pengundi putih. Tak begitu, Datuk? Memang benar. Ha? Memang benar. Dan Datuk, kita telah memperkenalkan satu kempen melalui slogan kita, Keluargaku Pengundi BN. Kita mula ini pada PRU 14 dulu. Kita sambung pada PRU 15 dan sehingga sekarang kita masih lagi meneruskan kempen melalui slogan Keluargaku Pengundi BN. Saya tak nak jelaskan Keluarga Pengundi BN sebab panjang. Tapi itulah bukti mengatakan veteran UMNO memang actively participate in all PRU dan PRK bila-bila masa saja. Okey, saya nak bertanya. Ini pandangan daripada Datuk Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman. Dia kata bahawa ahli UMNO kena bersyukur. Walaupun dengan 26 kursi saja kita menang dalam keadaan kalah. Jadi, tapi kita tetap jadi kerajaan. Apa pandangan Datuk? Okey. Itu saya sebut tadi. Ya. Kita kena bersyukur. Dan ini mungkin adalah satu ketentuan. Kadang-kadang kita ni pun tak mau percaya pada qada dan qadar Allah. Ya. UMNO masih berperanan dalam kerajaan perpaduan ini. Kan? Kita dapat berfungsi, kita dapat berkhidmat pada rakyat, sama duduk dalam kerajaan. Oleh sebab itu, ini adalah satu nikmat khususnya pada UMNO, pada ahli UMNO. Apa kata kalau kita di Bangkang itu? Betul juga. Kalau kita jadi bangkang, sekadar bangkang je lah. Sekadar bangkang je macam sekarang ni. Apa ratib pembangkang? Apa dia ratib? Dia ratib kerjaan ni nak jatuh, kerjaan ni tak buat kerja, kerjaan ni macam-macam. Padahal kerjaan buat kerja. Sebab itu kita sebagai rakyat Malaysia, tak kira lah ahli parti mana, kita kena fikir. Kita kena fikir, terima hakikat ini. Ya. Jangan duduk orang kata terpengaruh dengan persepsi-persepsi sangat. Ya. Bila terpengaruh dengan persepsi sangat tu, so kita nampak buruk semua. Jadi inilah tugas veteran. Sebenarnya kita sama, saya nak masuk sikitlah, nak tokok tambah sikit. Sebenarnya kalau kita fikir-fikir balik, parti mana lagi ada veteran? Ini kelebihan UMNO dia. Okey, PAS ada as-sabiqun. Ya. Kita dulu dengan PAS bukan punya baik masa Mufakat Nasional. Masa Arah Suki tu all out. PAS ada as-sabiqun.
Tetapi berbeza dia As-Sabiqun dia dengan UMNO. As-Sabiqun dia, ketua As-Sabiqun dan sebagainya duduk di dalam ahli tengkujuan pusat. Oh, okey. Kita tak. Kita ada Kita ada separate, kita luar. Kita luar. Kita tak duduk dalam itu dah. Sebab itu kita ni pemangkin. Ya, ya. Kita bukan pesaing. Okey, Datuk. Ini saudara Saudara Azmi Nordin sebagai Datuk dia perlu diingat veteran UMNO semakin berkurangan. Biasalah usia, bukan? Usia, kerana usia ni kita asaskan tinggal 1 juta orang. Dan sedangkan pengundi-pengundi muda semakin bertambah. Jadi apa peranan kita nak menambah hati yang muda. Dan kalau kita begitu ramai, macam mana? Macam tanya persoalan ni Raja Anwar Adnan, dia juga ada seorang tuber, seorang pemain media sosial. Dia juga bertanya, dia kata kalau mengapa 10,000 pengundi putih di Kemaman tu tak turun? Kalau kita merasakan pengundi putih itu daripada warga veteran UMNO. Boleh Datuk bagi penjelasan? Okey, yang pertama sekali. Ini berdasar satu persoalannya ahli veteran semakin berkurangan, biasalah, kan? Sedangkan pengundi muda bertambah. Tu, orang muda bertambah tu. Yang kedua, veteran ini adalah pengundi putih, tapi kenapa 10,000 pengundi putih tidak turun di Kemaman? Okey, yang pertama sekali ahli veteran berkurangan. Kalau kita nak kata berkurangan tu sebenarnya ada satu persatuan lagi, Persatuan Mubarak. Persatuan Mubarak ni dia tak bertambah. Dia bila meninggal tak boleh tambah. Tapi veteran ni sebenarnya setiap yang muda pasti akan tua. Okey. Kalau berkurangan kok mana pun, kita gulungan ini kalau kita ikut statistik 15% dalam tahun 2030 negara kita akan jadi negara tua. Maknanya ramai veteran tu. Ramai veteran. Jadi kita nak veteran ni bersemangat. Veteran ni tetap bersemangat, jangan lari daripada UMNO, tetap sama-sama memperjuangkan UMNO. Ini satu yang saya nak sebut. Soal kurang tak kurang tu soal lain. Ya. Satu. Yang kedua, okey pengundi muda. Pengundi muda. Tok pada sebut tadi, salah satu program besar kita keluarga aku pengundi BN. Di bawah veteran itu ada anak menantu cucu. Kan? Cuma soal keberkesanan kempen kita, hak dalam pilihan raya lepas-lepas, anak cucu kita dapat kita bawa atau tidak, anak menantu kita dapat bersama kita atau tidak. Itu kadang-kadang ada juga yang veteran dia tak mampu nak bawa anak cucu, anak menantu dia. Kena buat postmortem lah. Itu kena buat postmortem balik. Isu yang kata pengundi putih tak keluar di Kemaman tu. Yang ni jangan salah veteran saja. Jangan salah veteran saja. Kita pekerja-pekerja, jentera-jentera di peringkat bahagian, semua cawangan-cawangan yang terlibat, kan? Yang terlibat. Veteran dia pun kena bawa dulu sepatutnya. Tak apa, itu kita jadikan sebagai satu cabaran. Kami veteran sendiri pun kita akan ambil itu tak apa, sebagai satu cabaran. Akan datang pilihan raya mana pun yang veteran kita buat keluar dulu. Yang veteran kita buat keluar dulu. Kan? Sebab veteran ni putih. Saya tak mau kata lah yang tak keluar tu veteran di Kemaman tu semua veteran. Tak betul kot. Statistik tu kena cek betul-betul. Saya nak tambah tu. Saya Saya nak tambah sebab saya ada di sana. Daripada day one sampailah hari mengundi. Daripada 30,000 ahli UMNO Kemaman, ahli veteran yang berumur 55 tahun ke atas ada 5,000. 5,000 ya? 5,000. Okay. Kenapa 10,000 tak keluar mengundi? Mengundi putih. Dibalik kepada tadi lah. Isu awal tadi, isu UMNO DAP. Itu benda yang sebenarnya. Tak diperjelaskan. Yes. Jadi balik-balik pun kita balik ke tu. Sebab tu jangan ada dusta. Kita setiap pemimpin MT, saya berharaplah Datuk Seri Presiden kalau dengarlah apa yang kami cakap malam ni. Dalam mesyuarat MT yang akan datang. Segeralah putuskan, beri tanggungjawab kepada semua ahli manti supaya mereka ini diarah turun ke bahagian-bahagian angkat masing-masing untuk buat kerja. Kami veteran dah malu ni. Malu kerana teguran Anwar ni. Sebab Anwar bukan orang UMNO.
dia parti lain. Kita tak kisah kalau dia daripada UMNO. Tapi bila seorang pemimpin parti lain, walaupun dia PM, kita malu. Ya. Jadi tolonglah. Jangan marah kat saya pula. Saya bukan nak mengajar. Jadi maksudnya Dato' Mustafa minta supaya Presiden kali ini lebih tegas dengan pimpinan Majlis Tinggi. Ya kan? Nak suruh tak salah. Sebab mereka waktu berkempen tu, Datuk, saya ingat Datuk ini pun dah bertanding juga itu hari tak. So, banyak sebab saya kata jangan ada dusta. Artinya mereka yang diangkat sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO bila dapat jawatan memanaskan kerusi sahaja di Jangan hanya nak jadikan tiket MT itu untuk menjadi calon dalam pilihan raya. Sorry, saya pasal cakap betul terang. Ini betul terang. Ya. Saya kena betul terang. Ya, ya. Kita tak mau macam tu. Ya, ya. You nak MT, you menang, orang undi you, now you serve the party. You serve the party. Tu pun bendang lah. Sebelum saya nak pergi, okey betul. Sebelum saya nak pergi pindah ke lagi subjek, ada satu subjek yang lebih penting lagi. Tapi cuma nak tanya pada mantat sisa politik kepada Perdana Menteri. Ya, sebab masalah kita tiap-tiap kali pilihan raya dah tiga lah saya anggap sebagai tiga. Satu pilihan raya 2018, kemudian pilihan raya 2022 dan pilihan raya 6 negeri termasuklah Kemah terbaru ni. Data-data input yang kita dapat pengundi-pengundi di kawasan Felda khususnya. Yang sepatutnya mereka lebih bersyukur dan berterima kasih pada UMNO. Sebab kerana UMNO lah wujudnya kawasan Felda. Sebab itu saya nak bertanya pada Datuk sebagai pengurusi veteran UMNO Malaysia, apakah input-input dari segi veteran, tahu pada warga Felda khususnya. Macam orang kata berterima kasih pada UMNO dan sebagainya. Dan kenapa berjadi sekarang? Jadi macam bercempera lah sekarang ni. Seolah-olah Felda ni tidak lagi menjadi fixed deposit pada kita. Boleh Datuk bagi pandangan? Okey, yang pertama sekali bab Felda ni. Kemaman baru ni. Pengurusi Felda daripada situ. Ya. Ya. Sebericik pun penokar-penokar Felda nampak macam tidak sepenuhnya bersama kita. Kalah, semua kalah. Semua kalah. Semua kalah. Ini masalah. Pertama, dia bukan saya nampak begini je lah, madu dan racun. Ya, okey. Kita bubuh madu, orang letak racun. Yang racun ni siapa? Kita tahulah. Parti-parti pembangkang masuk pada penokar Felda, apa semua cerita itu ini bagi persepsi yang buruk. Oleh sebab itu sehingga kita lupa. Penokar Felda lupa sejarah Felda. Lupa siapa yang duk jaga Felda. Dulu masa Datuk Seri Najib all out jaga Felda. Ya. Kan? Sekarang ini pun siapa yang jaga Felda? Kan? Jadi terpengaruh, masih terpengaruh. Saya pun kadang tak faham juga pemikiran pengundi-pengundi kita ni. Ya. Kerana Islam, persepsinya, cerita kerana penyelewengan-penyelewengan dan sebagainya. Tapi ini semua tak betul. Tak betul. Tipu. Ada dusta. Ada dusta. Jadi bila kita cerita hak benar, khulil haq walau kana murran. Katakanlah benar tu benar walaupun pahit. Tadi Datuk kata jangan dusta. Datuk Seri kata jangan dusta. Saya tambah lagi, sebut yang benar walaupun pahit. Jadi ini sekarang ni masa kita berjuang. Kalau nak ikut dia punya fasa-fasa dia tu, baru-baru Merdeka dulu berjuang. Bila dah hebat sikit apa semua cari wang. Ya. Lepas pakat cari wang lupa dan sebagainya, kecundang. Kecundang. Lepas zaman kecundang, sekarang ni baru nak tarik balik supaya berjuang balik. Jadi insya-Allah. Sebab tu kita veteran ni, kita dah macam saya kata tadilah, kita ni zaman sebelum Merdeka lahir. Ya, tengok susah payah zaman Tengku Brahman, Tun Razak, semua dulu Hussein on semua kita tengok kan. Cara mereka bekerja dan sebagainya, momentum tu cantik aja. Tiba-tiba sekarang ni celaru. Ya. Celaru. Parti yang dulunya tidak mendapat tempat, tiba-tiba bagi kat parti itu. Ya. Yang tidak ada, tak mampu pun. Tak mampu pun. Ya, terbukti tak ada. Terbukti tak mampu. Ya. Dalam semua hal. Ya. Oi, cakap baik Islam pandai. Cakap baik Islam pandai. Baru ni komen pula. Perdana Menteri cakap kena Ashabul Kahfi. Yang parti ni duk kafir kita duk hidup lagi ni. Orang Melayu duk kafir kita ni macam mana? Itu tak salah. Sebenarnya, kita kena fikir balik. Dan kita kena sama-sama balik dalam hal ni. Kalau kita masih sayang UMNO, yang merupakan satu parti. Satu parti yang memperjuangkan nasib orang Melayu daripada dulu sampai sekarang.
Ya, sekarang UMNO punya kita katakan macam bermasalah dari segi sokongan orang ramai. Mari kita sama-sama kita, mari sama-sama kita bina balik. Betul. Ya, kita bina balik. Jangan salahkan satu pihak saja. Ya. Ini angin kencang pun salah kapten. Betul, betul. Ya. Pening kepala pun salah kapten. Kan? Ya. Dia punya nakhoda tu. Biasalah orang duduk nakhoda ni macam bumbung. Burung berak pun kena. Panas kilat pun kena. Kan? Tapi tak apalah, itu okey. Okey, sebagai veteran lah ini Datuk. Kita berhak untuk menegur sebab ni kita punya pelayar Raja Anwar bertegur juga. Betul, saya rasa betul bahawa kita sebagai bapa sepatutnya kena menegur. Pertama sekali tentang bagaimana pergerakan wanita khususnya. Betul, pemuda, puteri UMNO. Kita dari segi prasarana UMNO itu lengkap. Kita ada semua jentera. Tapi kadang-kadang dilihat macam tidur. Sepatutnya kita boleh tegur Datuk sebagai pengurusi veteran. As a father. Macam ni Datuk, saya teringat tadi. Tok Pa kata kami veteran malu. Ya. Ya. Perdana Menteri tegur supaya pihak UMNO turun padang. Sebenarnya malam ni saya nak sebut Sila. kepada semua sayap-sayap, malulah sikit pada veteran ni. Ya. Malulah sikit pada veteran ni. Dalam keadaan sekarang Dalam masih keadaan berjuang sekarang lagi. ni. Ya. Sekarang ini masa berjuang. Ya. Bukan masa senang lenang. Ya. Di saat UMNO begini, teruskan. Tak kiralah pemuda, puteri, wanita, Ya. ketua-ketua bahagian, semua sekali. Mari kita bersama. Ya. Kita pakat. Bila kita pakat, kita kuat, orang lain pun takut. Jangan jadi kita macam dari Palestin pula. Kita duk marah dekat Israel. Kita macam mana? Kita UMNO mesti kembali balik kuat. Kami veteran ni, walaupun tenaga kurang, kita sama dalam veteran. Tapi semangat kita masih ada. Semangat ini. Kalau ikut, dah orang kata, buat apa kita berjuang lagi? Bukan zaman kita dah. Tapi kita nak anak cucu kita, generasi kita, tetap terbela. Jangan bagi kita macam semangat. Sebab tu, saya nak seru. Tak kira lah Terengganu, Kelantan, Kedah, Hempin, UMNO semua. Walaupun kalah. Tapi kena teruskan bersemangat. Teruskan bersemangat. Buat kerja. Ini masa kita kalah. Masa kita, orang kata, bukan di kemuncak. Kita tak jadi kerajaan negeri. Kita terus kadar yang kita mampu. Semangat kita jangan luput. Datuk. Okey, tadi Datuk Mustafa dah menegur tentang PMX. Yang Ahmad Muhammad, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah turun ke Kelantan. Melihat banjir dan dengan keikhlasan, keprihatinan beliau. Menyediakan dana daripada kerajaan sejumlah 50 juta. Artinya setiap mangsa banjir itu, kata Datuk Anwar Ibrahim semalam, dia kata dapat akan diberi RM1,000. Itu on the spot. Ini tapi akan ada lagi kajian kerugian dan sebagainya. Jadi boleh Datuk bagi pandangan? Sebab Datuk sebagai orang Kelantan ada yang saya nampak juga orang kata tak payah bagi dan sebagainya. Datuk bercakap terang Datuk. Terima kasihlah. Terima kasihlah kepada PM bagi bantuan. Walaupun Teruk kena segana. tapi saya dalam bab inilah. Ya. Saya nak quote satu ayat Quran ringkas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu tahu berterima kasih di atas rahmat dan nikmat Allah itu, nescaya Allah akan tambahkan lagi rahmat dan nikmat itu. Ya. Dan sekiranya kamu kufur ingkar tentang nikmat Allah itu, maka ketahuilah azab Allah itu maha pedih. Ya. Okey, berbalik kepada bantuan yang PMX umum. Sebagai Perdana Menteri, ialah kita faham kemurahan hati dia kepada rakyat. Walaupun orangnya tak sokong kerajaan sekarang, tapi dia buat begitu. Tak apalah, kita terimalah. Tak ada masalah dah. Cuma kita nak pastikan mereka-mereka yang menerima ini, hendaklah mereka-mereka yang benar-benar terlibat. Pengalaman lepas-lepas, bila kita serahkan bantuan ini kepada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab, dia bagi kat anak beranak dia. Walaupun orang itu tidak terlibat dengan banjir. Ada ya? Oh, itu cukup banyak Datuk berlaku. Ini pengalaman di Kelantan di Terengganu, itulah yang berlaku. Saya lebih gemar untuk mengatakan bantuan ini hendaklah disalurkan melalui JPP. Kita ada JPP Kelantan.
Biar GPP menentukan siapa penerima. Jangan serahkan kepada wakil rakyat ke ataupun Wakil rakyat tak semua penuh dia lah ni. ataupun apa namanya dia panggil JKK apa saya dah lupa dah. Ada satu nama. Sebab kalau serah kepada mereka ini bermakna dia laburkan di kalangan anak-anak beranak dia orang sendiri. Tapi saya masih lagi mengatakan tak sepatutnya mereka ini ditolong. Minta maaf, saya mungkin tak sporting. Ya. Ya. Tetapi saya mesti mengaku bahawa saya memang tidak sporting dalam berpolitik. Kerana tidak ada gunanya kita tolong orangnya tak tahu berterima kasih. Tak guna. Bagi bantuan nak, bagi gula kacau, bagi beras masak, bagi kain pakai, bagi duit ambil, tapi undi Islam. Islam. Ya. Jadi bagi saya, sebab tu saya kata minta maaf lah. Ya. Minta maaf. Saya memang seorang politician yang tidak sporting. Saya tidak boleh terima benda-benda macam ni. Biasa kita dikatakan zalim, Ya. kerana sebelum ini pun kita dikatakan zalim. Betul. Biasa kita berlaku zalim. Jadi, minta maaf lah. Orang Kelantan, orang Terengganu, ya, saya bercakap benar. Okay, Datuk, kita beralih kepada saya. Sebab 2-3 hari ni heboh kecoh. 2-3 hari ni kecoh. Bahawa adanya usaha-usaha kononnya. Ini Datuk sebagai usaha politik Perdana Menteri, saya nak tanya. Itu dulu. Dululah, tapi mantan usaha politik itu tentulah ada pengalamannya. Apabila mereka mengatakan Perdana Menteri itu boleh dijatuhkan. Sebab ada wang sejumlah, katanya nak dibeli seorang 50 juta lah. Katanya, kita tak dapat bukti pun. Tapi hebohlah dalam media sosial. Sejauh mana kebenaran itu boleh berlaku, Datuk? Boleh Datuk jelaskan? Boleh ke dengan hanya wang itu, maka ahli parlimen ini boleh dibeli begitu saja? Sila, Datuk. Pertama, Ya. kalau dengan wang itu digunakan untuk menjatuh kerajaan, itu memang rasuah lah. Rasuah terbesar. Confirm rasuah lah, Datuk. Confirm rasuah. Jadi kerti SPRM boleh cakup lah, Datuk. Boleh cukup lah. Ya. Kan? Dan yang kedua kena ingat, boleh tak kita terima qada dan qadar Allah? Kalau sekarang ini, Khatib 1/14 kan? Jumlah semua kekuatan sekarang ini. Kekuatan 2/3. 148, 150. Campur hak nak sokong Yang ada lagi. atas 150. Dan sekarangnya, ini satu jumlah yang besar. Ya. Kerajaan ini kerajaan yang kukuh. Ya. Kan? Dan ditakdirkan Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Ya. Ya. Ini merupakan satu takdir Allah. Ya. Ya, boleh tak pemimpin parti politik lain sama ada bernamakan Islam atau tidak mengakui hakikat ini? Ya. Terimalah sebagai pembangkang. Dah tak nak jadi kerjaan sangat itu. Bukan tak bagi peluang. Bukan tak bagi peluang, dah bagi peluang. Tak nak jadi kerjaan. Janganlah nyalahkan orang lain. Janganlah Sendiri jatuh punya orang pula. keputusan. Ya. Kan? Janganlah jatuh orang lain pula. Berdosa tu. Sebab dah bagi peluang Dah untuk bagi jadi peluang. kerajaan. Tolong bertindaklah sebagai pembangkang. Bagilah carangan-carangan hebat-hebat. Ya. Janganlah duk ratib nak jatuh. Kalau ada yang ratib begitulah. Saya bagi secara umum. Sila, ya. Ya. Sebab Datuk Seri kena ingat, Nabi dah sebut ada 3 golongan tau. Ada 3 golongan. Jadilah pemimpin yang baik. Okey. Ini untuk nasihat yang pemimpin-pemimpin sekarang daripada PM, Menteri Kabinet dan semua yang bawa ahli parlimen dan sebagainya buat kerja untuk rakyat. Betul. Buat kerja, jangan tak buat kerja. Jadi pemimpin yang baik. Jangan bila jadi wakil rakyat pun tak mau jumpa. Itu saya kata jangan ada dusta tu. Rakyat tak mau jumpa, servis teruk. Pusat khidmat pun tak ada. Benda-benda macam ni. Ya. Pertama, Nabi kata jadi pemimpin yang baik. Kan? Yang kedua, tak boleh jadi pemimpin, jadi pengikut yang baik. Ya. Jadi pengikut yang baik. Jadi pembangkang yang baik. Bagi idea, support. Nak buat macam mana time pembangkang. Ya. Dan yang ketiga, ya, kalau pemimpin yang baik tak boleh jadi, pengikut yang baik tak boleh jadi, jangan jadi pengacau. Jangan jadi yang ketiga ni. Celaru habis semua. Selalu habis semua rakyat. Celaru habis semua. Jadi, pada saya lah. Ya. Yalah, kita pun susah juga nak terima. Untuk apa, kita ni orang dalam UMNO dah lama. Kan? Ya. Tiba-tiba jadi kerjaan begini. Tetapi, dah UMNO punya keputusan begitu, kita terima. Yang pentingnya, kerajaan dan rakyat. Ya. Kita bersyukurlah. Daripada jadi kalang kabut macam-macam kan.
Jadi kita support lah kerjaan yang ada sekarang ni. Tak, persoalan saya nak tanya pula Datuk Mustafa. Sebab saya selalu bercakap apa pun saya berlandaskan pada perlembagaan. Dan perlembagaan mengatakan Perdana Menteri itu boleh dijatuhkan pertama kalau dia sendiri nak berhenti. Kan, Datuk? Ingat? Ya? Macam Pak Lah dulu pun Pak Lah sendiri nak berhenti. Ya, Datuk Mahathir sendiri pun dia nak berhenti. Baru boleh dijatuh. Yang kedua, dia disahkan gila. Mesti adalah pakar, doktor dan sebagainya mengesahkan dia gila, barulah dia boleh jatuhkan. Dan yang ketiga, dia mesti mendapat undian tidak percaya di kalangan 222 orang ahli parlimen. Yes. 3 perkara ni je rasanya tidak ada lagi. Yes. Lain tidak boleh dijatuhkan walaupun dengan apa cara sekalipun. Jadi boleh Datuk komen bab ni? Yang satu tidak akan berlaku. Iaitu dia akan berhenti dengan sendiri. Takkan? Saya tak fikir Anwar akan berhenti. Ya. Yang kedua, dia akan gila. Saya tak fikir Anwar akan gila. Ya. Dia gila nak kerja adalah. Jadi, kebarangkalian Ya. yang diwar-warkan sekarang ini dengan move to move ni yang terbaru, move Ya. Dubai. Dubai move. Dubai move. Itu sajalah yang dia orang ni boleh buat Ya. dengan harapan untuk mempengaruhi ahli-ahli parlimen supaya mengadakan undi tidak percaya kepada Anwar. Tapi katanya itu hari Jumaat sedangkan parlimen nak bersidang pada Saya nak cakap Ya. tidak mungkin. You forget it. Lupakanlah cerita nak tebuk lubang, nak tebuk atap, nak tebuk lantai. Ya. Forget it. Anwar akan terus kekal sehingga PRU 16. Tengok saja majoriti dalam parlimen, sokongan dan sebagainya. Dan dia orang nak korek kat mana ni? Yang katalah seorang nak bayar 50 juta apa semua kan. Nak korek kat mana? 30 orang ahli parlimen UMNO BN sudah terikat dengan aku janji. Atta, ya. You lompat, you bayar okey. 100 juta. Ya. Ambillah. Ambil. Kau mana? Kita dengar cerita korek atap apa semua ni, kajian baru ni daripada bulan 8 lagi. Ya. Lepas hari, sepas hari. Yang terbaru, konon hari katanya Jumaat. kalau Syamsuri menang di Kemaman, Ya. tukarlah kerajaan. Kepala otak dia tukar. Minta maaf lah, ya. Forget it. Macam Datuk Man kata tadi lah. Yang kamu tak nak jadi kerajaan apa pasal? Kamu dulu, kalau kamu bersama dengan PH bersetuju, Lagi kerajaan nak je tubuh begini lah. kerajaan, kamulah kerajaan. Yang bila kami masuk bersama ni, yang kamu sebut ni besar. Saya masih ingat lagi. Ini cerita orang malu ni tahu. Ya, ya. Malam pengumuman keputusan pilihan raya, saya ada di PWTC. Ya. Tingkat 39. Tengah-tengah, di bawah di Dewan Tun Ismail. Ya. Tengah-tengah keputusan kelam kabut masuk, kita dah tahu kita kalah kan. Diorang bagi laluan, Astro bagi laluan kepada Haji Hadi. Ya. Buat pengumuman khas. Ya. Maka dengan bangganya, kita berterima kasih kepada rakyat yang telah mengundi kita dan insya-Allah kita akan tubuh kerajaan dalam masa terdekat. Ya. Kata Haji Lebay Kelarah ni. Ya. Akibat oleh kerana tak jadi, tak boleh tubuh kerajaan itulah, sehingga sekarang mereka-mereka ini duduk sasau gitu. Nak tebuk sana, tebuk sini. Dubai lah. Sikit lagi entah Jeddah lah apa semua. Silap-silap Tripoli ke apa semua. Ya. Forget it. Lupakanlah. Lupakan. Macam Datuk Man kata dia, jadilah pembangkang yang baik. Ya, ya. Ya. Tosalah dia buat kacau lagi. Ini kerajaan sekarang nak buat kerja. Anwar kena fikirkan masalah dunia. Masalah ekonomi. Ya. Masalah kebajikan rakyat. Masalah kepentingan rakyat. Itu yang kita nak fikir sekarang. Sekarang ni bukan fikir nak enjoy-enjoy aja. Ada lah orang cakap Anwar sejak jadi Perdana Menteri ni tiap-tiap bulan keluar negara. Iyalah. Betul lah. Keluar negara kena cari pelabur. Ya. Keluar negara untuk hubungan Malaysia dengan dunia. Jadi champion Palestin. You tak boleh hidup di Malaysia aja nak jadi champion Palestin ni. You kena pergi. Negara Arab, negara Nur apa semua gini. So what? Jadi tolonglah. Ya, tak mungkin. Ya, saya nak tanya juga pandangan Datuk Osman. Dalam keadaan sekarang ni, saya melihat bahawa nak membeli itu. Bagaimana Datuk boleh tambah lagi dan cakap?
Nak membeli di kalangan 222 tu, it's not small amount of money. Tak ada, saya nak kata mustahil tu tak tahulah. Tapi mungkin ada usaha-usaha negatif yang nak menjatuhkan kerajaan. Ini kerja pembangkang. Ya. Ini kerja pembangkang. Tapi Datuk, saya nak betul ke? Bukan nak jatuh kerajaan tak. Kalau jatuh kerajaan, treason tak. Nak jatuhkan pimpinan kerajaan dia betul. Oh yes, menjatuhkan betul kan, pimpinan kerajaan sekarang ni. Ya. Cuma saya gini je lah. Ya. Istilah orang Perak dia kata meroyan. Apa dah? Meroyan. Meroyan. Kenapa meroyan benar? Kan? Orang Perak. Duk meroyan. Jadi pertama sekali berhentilah meroyan ni. Ya. Dan kalau sayang negara dan rakyat, Ya. jadilah pembangkang yang baik. Sama-sama kita bantu tolong kerajaan sekarang ini jadi pembangkang yang baik untuk macam Tok Pa kata tadi, memperbaiki ekonomi supaya PM kita senang buat kerja. Ya. PM tak buat kerja, dia kata tak buat kerja. PM terlajak kerja, dia kata terlajak kerja. Jadi ini apa kehen? Kan? Ya. Oleh sebab itu pada saya tak ada masa sangatlah kita nak banyak sangat politiking. Ya. Rakyat susah. Rakyat pun dah muak dah tengok apa yang berlaku. Betul. Fokus. Bantu kerajaan yang ada ni. Ya. Pilihan raya akan datang tu kalau dah rasa kerajaan ni lemah nak tukar pula. Tukarlah. Tukarlah. Kata orang Kuala Kangsar, tukar lah. Kan? Sekarang ni bagi buat kerja. Sama-sama kita bantu. Sama-sama kita bantu. Okey, Datuk Bersapa, saya nak tanya. Sebab saya nampak keadaan sekarang ni ada dua perkara berlaku. Pertama, sebab saya kata jangan ada dusta. Kalau bila ada dusta tu timbul rasa benci. Sebab tu jangan ada dusta, jangan ada benci sama kita ni. Saya melihat sekarang ni dari segi pihak pimpinan pembangkang khususnya, dia kebenciannya mau begitu meluak. Pertama sekali pada Datuk Seri Hamidi sebagai Presiden UMNO. Yang kedua pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh saudara jelaskan kenapa kebencian itu begitu tebal? Begitu dilihat seolah-olah macam bukan manusia lah. Kalau Datuk Seri Hamidi ni macam-macam tuduhan lah. Sedangkan dia telah pun dibebaskan oleh mahkamah dan sebagainya. Macam-macam. Mereka tak boleh menerima. Masih ada kebencian yang ditanam, didoktrinkan di bawah pemikiran rakyat. Pertama pada Datuk Syed, sekarang ni dah kurang sikit dah. Tapi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, PM Act itu, PM ini, dengan macam-macam omelan dan sebagainya. Boleh Datuk komen sebelum saya nak tanya Datuk? Dia ada kait mengait antara dua orang ni. Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang menyebabkan mereka ni benci sangat. Orang Kelantan yang kata benci ulat tahi. Zahid, bagi mereka ini, PN lah, PAS dengan Bersatu, dia melihat Zahid sebagai penghalang kepada MN. Kewujudan MN. Bagi dia. Sedangkan sebenarnya yang jadi masalah PAS. Kenapa MN gagal? Pakatan Nasional gagal? Bila dia cuba paksa kita untuk bersama dengan Bersatu. Sedangkan tidak mungkin kita boleh bersama dengan Bersatu. Kerana Bersatu memang terkenal dengan niat jahatnya untuk menghancurkan UMNO. Itu yang benci dia tak. Benci dia tak sudah pada Zahid. Dendam dia tak sudah pada Zahid. Benci dia kepada Anwar Ibrahim kerana Anwar lah yang memasukkan UMNO, berjaya memasukkan UMNO, BN dalam kerajaan perpaduan. Sehingga mereka gagal untuk menubuh kerajaan. Ini saja. Ringkas jawab apa ni sebab-sebab dia. Dendam tak sudah. Gagal satu, menganggapkan Zahid gagal menjadi penggagal kepada MN. Penghalang kepada Pakatan Nasional. Ya, dan kepada Anwar kerana menghalang dia orang untuk menjadi kerajaan. Itu aja. Datuk? Pertama meroyan, kedua gila kuasa, ketiga penting diri. Penting diri. Penting diri. Kalau nak dikatakan kerana rakyat dan kerajaan, sekarang dah ada cantik, dah ada kerajaan. Dah ada kerajaan. Kita tolong je. Kita pembangkang. Terima hakikat sebagai pembangkang. Bantu. InsyaAllah akan jadi elok. Tapi, kenapa jadi begitu? Hak saya sebut tadi itulah. Kerana su'uzwan. Tidak ada rasa kasih sayang. Ini yang berlaku. Oleh sebab itu saya nak nasihatkan
tumakninah lah pemimpin-pemimpin parti pembangkang, marilah bersama-sama untuk membantu kerajaan yang ada sekarang ni, ya, kerana rakyat dan kerajaan. Dan kita rakyat juga kena terima hakikat. Dan kita melihat dari sudut positif, kita sama-sama bantu. Kalau kita duduk melihat orang kata bila nak jatuh kerajaan ini, sampai bila tak akan kesudahnya. Ya. Tak akan kesudahnya. Jadi soal Datuk Seri Anwar dengan Datuk Zahid. Datuk Seri Zahid, ini dia nak bunuh karakter. Kerana cara ini saja boleh pecah belahkan UMNO. Itu saja matlamatnya. Itu saja. Dan nak tempat tu. Ya, ya. Itu saja. Rakyat kena faham. Ya. Tidak ada yang terbaik. Ada Perdana Menteri ada buruk baiknya. Sekarang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita nak jatuh pula, nak duk pening kepala pula, nak duk fikir pula, nak duk berebut pula. Bukan masa ada dah. Ekonomi perlu dipulihkan. Betul. Rakyat perlu dijaga Ya. dalam suasana sekarang. Tak, Datuk Musaffar, apakah tidak ada noktah? Apakah tidak ada titik pertemuan, tidak ada perdamaian? Saya rasa perang, tak tahulah, takkan nak jadi macam Ukraine dengan Rusia, tak habis-habis sampai sekarang. Perang antara Muafakat Nasional dengan Kerajaan Perpaduan, apakah tidak ada henti? Apakah tidak ada kunci? Selain daripada kebencian, lain tak ada. Macam bagi saya lah, tidak ada maaf bagimu pada mereka, pada Datuk Zahid dan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang lain kurang diserang. Bila tubuh kabinet yang baru ni, menteri-menteri tak kena. Yang teruk kena Zahid Hamidi. Yang teruk kena ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apakah tidak ada titik pertemuan dan sebagainya? Sila Datuk Musaffar. Saya melihat seperti sukar untuk mencari satu titik pertemuan, kedamaian. Selagi adanya jenis-jenis manusia yang jadi batu api. Ya. Saya tanpa berniat untuk menyentuh orang lain. Saya nak sebutkan di sini, selagi ada orang seperti Mahathir Mohamad yang bermain di belakang tabir, yang tak mahu sangat Anwar dan Zahid ini dalam kerajaan, maka selama itulah keadaan ini akan terus berlarutan. Cuma kita berharap begini saja. Pemain-pemain politik dalam PAS dan PBB, Bersatu akan dapat membaca niat sebenarnya. Pelakon-pelakon di belakang tabir ini yang cuba untuk mengharu-birukan negara sekarang. Ya. Saya tengok apa yang arwah Padino sebut. Ya. Ya. Dia kata dia berdoa supaya Mahathir ini panjang umur, supaya dia boleh lihat kerosakan yang dia lakukan. Penutup saya. Masalah yang kita hadapi sekarang ini, Melayu berpecah dan sebagainya, semuanya berpunca daripada Mahathir. Semuanya punca daripada Mahathir. Itu key point dia. Kalau kita nak sebut panjang, dia dah jadi ahli parti. Daripada seorang Perdana Menteri yang berjaya dalam UMNO, seorang Presiden parti yang berjaya, dia lompat sana, lompat sini dan berakhir dengan kekalahan, hilang deposit di Langkawi. Dan menyedari ini, PN lantik dia sebagai penasihat untuk Pak Negeri. Entah apa dia nasihat pun saya tak tahulah. Ya. So, berdasarkan pada ini, saya melihat selagi adanya player-player di belakang tabir ini, keadaan tidak akan tenang. Tapi kita hanya mengharapkan supaya rakyat memahami perkara sebenar yang berlaku sekarang ini. Dan jangan terikut-ikut. Khususnya UMNO. Ahli UMNO di seluruh negara. Supaya kita jangan mudah terbeli dengan racun-racun dan madu yang dijual oleh pembangkang ini, sehingga kita turut terikut-ikut. Ya. Ratik sana, ratik sini. Sekarang ahli UMNO duk ratik UMNO DAP. Jadi untungnya tak ada pada kita. Ya. Yang pastinya rugi. Okey, Dato' Osman, Dato' ni pengakhir kita lah. Saya nak bertanya sebagai orang veteran. Apakah Datuk melihat kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden? Sebab kita orang veteran, kita melihat adik-adik kita. Sebab usia Datuk Seri Zahid. Kita ni veteran. Veteran ni, pemimpin yang ada sekarang ni kita anggap sebagai adik dan anak-anak lah. Kalau pemudanya, anak-anak kita. Puterinya, anak-anak kita.
wanita, nak kata kakak tak boleh. Adik-adik jugalah. Jadi adik-adik UMNO biasa, betul-betul bahagian dan sebagainya. Apakah adik pada kita? Apakah Datuk melihat kepimpinan Datuk Zahid ini boleh digoyahkan hanya dengan culaan, dengan caci nista daripada pimpinan sebelah sana? Datuk bercakap terus terang. Saya nampak begini je Ya. lah. Sekarang ni Presiden UMNO Datuk Seri Zahid, Ya. dia telah melalui pelbagai cabaran. Ya. Saya dulu pun pernah juga mencadangkan supaya Datuk Zahid berhenti. Ya. Kan? Ada sekali itu kita punya mesyuarat di bilik MN. Datuk Zahid sebut UMNO dan PAS berpisah tiada. Saya kata, itu tu. Dia sebut tu. Saya kata, hei, ini semangat ni. Saya tak jadi cakap. Dan bila kita melihat bahawasanya zaman UMNO teruk, zaman UMNO jatuh, Datuk Zahid all out. Jaga UMNO. Walaupun kita tak semua orang setuju lah kan. Tak semua orang setuju. Tapi siapa lagi pemimpin yang kita ada? Ya. Siapa lagi pemimpin kita ada? Hak yang ada tu kadang-kadang macam-macam main belakang, macam-macam cerita, macam-macam. Ada yang orang kata tikam belakang. Ya. Ada yang macam-macam bertindak yang melemahkan UMNO. Oleh sebab itu, yang sudah tu sudahlah. Sekarang Datuk Zahid Presiden UMNO dan benda ni telah diuji. Dia terus memimpin UMNO. Dalam kerajaan pun dia ada. Jadi akan tiba masa besok, kalau kata dia tak nak lagi, orang lain lah pula. Ya. Bagilah masa pada orang lain pula. Dia sebagai pembangkang dari kerajaan. Bayangkan kita 26 kursi tu. Jadi, kalau nampak negatif pun rasanya cukup lah tu. Ya, Cuba melihat daripada kacamata kasih sayang pula. Ya. Ya? Saudara, kalau kita nak dipanjangkan cerita ni, banyak cerita lagi. Saya rasa mungkin satu ketika nanti saya akan mengundang sekali lagi pengerusi veteran UMNO untuk berbicara banyak benda. Teman-teman kita je, Saudara Mat Sepana Jaya, maka Saudara Adi Tahir, ya. Begitu juga Azmin Nordin, Bagan Datuk. Macam-macam komen daripada pelai-pelai. Saya ucapkan terima kasih kepada anda bagi respon yang begitu banyak dalam soal ini. Tapi apakah daya, waktu mencemburui kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Osman kerana sudi hadir dalam AHF studio ini. Begitu juga Datuk Mustafa. Semoga Datuk boleh hadir lagi di masa akan datang. InsyaAllah. Jangan rasa lenjan lah. Jangan rasa apa ini. Lenjan lah orang kata tak. Teman-teman yang tinggal di Kelantan, di Terengganu dan juga di Johor, berhati-hati sebab hujan masih berterusan. Dan virus itu masih ada lagi. Dan saya haraplah kita tinggal lagi 2 hari. Besok, lusa, kita akan menyambut, kita akan membuka lembaran baru, kalender dalam hidup kita, tahun 2024. Dan tinggal 73 hari lagi, kita akan menanti hadirnya Fajar Ramadan. Semoga Allah SWT memanjangkan usia kita untuk dapat kita merasai aroma Ramadan. Saya ucapkan saudara, selamat berhujung minggu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Salam.